تبارك لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية صالحة ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعلمنا مما نعرف به أوامرك وإلهام الملائكة المقربين ورسلنا من وافتح لنا وحدك وعلمنا أسأل حكمتك رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا. قال الشيخ المصطفى تعالى نفعنا به في الدار. Muka 51. Kisah ambil ikan hari Sabtu. Sudah. Ha? Kisah situ kan. Kisah okey dah. Kisah ambil janji Bani Israel Yahudi. Betul. Kisah ambil janji Bani Israel Yahudi. Dikandaki Bani Israel itu ialah orang Yahudi. Wa idh akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru fi ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa idh akhadna misaqakum, dan ketika kami mengambil janji kamu dengan amal barang yang di dalam Taurat. Jadi kisah ni Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Muhammad yang mana Allah Ta'ala telah buat berjanji dengan orang Yahudi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Katanya wa id akhadna misaqakum, dan ketika kami itu ialah Allah Ta'ala, ambil akan janji mana buat perjanjian.
ambilkan janji mana buatkan janjian, ambil akan janji kamu mana Allah Ta'ala buat janji dengan orang Bani Israel, orang Yahudi. Janji dengan apa perkara? Janji dengan amal yang barang di dalam Taurat. Janji dengan orang Bani Israel, orang Yahudi, supaya mereka itu beramal dengan apa yang disebut di dalam kitab Taurat. Jadi pada katanya janji untuk nak beramal dengan apa-apa yang disebut di dalam kitab Taurat, maka dijanji katanya orang Bani Israel, orang Yahudi janji nak ikut ke semuanya. Katanya yang dijanjikan itu kalau mengikut sebut dalam kitab Tafsir Baydawi, dia katanya janji itu janji beramal dengan apa yang disebut dalam kitab Taurat, ialah janji nak jagakan kitab Taurat, nak menghafazkan kitab Taurat, nak meliharakan kitab Taurat dan tidak melupakan kitab Taurat dan berfikir pada kitab Taurat. Itu beramal dengan dia. Wa rafa'na fawqakumut turah, dan kami akakkan di atas kepala kamu bukit Turi Sina. Tak kala kamu bantah daripada terimanya. Wa rafa'na, dan mengangkat oleh kami fawqakum, dan mengangkat, dan kami mengangkat atas kepala kamu. Kepala kamu itu bukit Turi Sina. Allah Ta'ala bila mengangkatkan akan bukit Turi Sina tu, tak kalau kamu bantah daripada terima janji. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada mereka supaya terimakan apa yang disebut di dalam kitab Taurat. Tapi belum pada nak janji terima beramal dengan apa yang disebut dalam kitab Taurat tu, tetapi mereka tak terima. Kali pertama tu tak terima lagi. Maka apabila tak terima tu, Allah Ta'ala ugupkan mereka itu supaya takut, supaya takut, dan supaya mereka tu terima akan apa yang dijanji. Allah Ta'ala buat ugupnya ialah Allah Ta'ala akakkan bukit Turi Sina. Tapi bukan Allah Ta'ala sendiri, Allah Ta'ala suruh Jibril mengakakkan bukit Turi Sina. Akak tu akak naik tinggi. Akak naik di atas kepala, sekiranya kalau tak terima janji, tak terima mengikut janji tadi, tak terima akan perjanjian, tak sanggup nak berjanji, maka dilepaskan bukit Turi Sina di atas kepala mereka. Katanya ada sebut dalam Tafsir Jamal, dia katanya yang mengakakkan bukit Turi Sina tu ialah Jibril. Jibril akak, jadi mana ketika akak tu jadi tapak bagi bukit Turi Sina tu jadi sama. Tapak bagi bekas kalau rumah ke bekas rumah tu lah. Ni bekas tempat yang ada bukit Turi Sina tu, kalau itu apa Jibril akak naik tinggi. Tinggi itu tinggi jugalah. Tinggi naik, sekiranya tanya nak terima janji ke tak nak terima janji. Nak terima janji ke tak nak terima janji. Maka kalau kamu tak terima janji, maka dilepaskan bukit Tur tu jatuh di atas kepala mereka. Maka dengan sebab takut daripada jatuh bukit di atas kepala, maka mereka itu terpaksa terimakan janji. Jadi maknanya bukan tanya nak berjanji ke tidak, dah terus sanggup nak berjanji, terus sanggup berjanji, bukan begitu. Nak bolehkah sanggup berjanji nak beramal dengan apa yang disebut dalam kitab Taurat tu pun habis berat dah. Sebab diugup dengan secara Allah Ta'ala perintah kepada Jibril, akakkan bukit Turi Sina tu naik tinggi, katanya 1 farsah, tinggi jugalah. Boleh sekadar tinggi awang.
tinggi, akad tinggi begitu. Nak berjanji ke tak nak berjanji? Kalau tak nak berjanji beramal, maka dilepaskan bukit Tur, jatuh di atas kepala. Maka memanglah kalau begitu hancur. Maka dengan sebab ketakutan mereka, lepaskan bukit Tur Sina turun di atas kepala mereka, terpaksa mereka timukan juga berjanji beramal dengan kitab Taurat. Itu mana katanya, dan kami akadkan kepala di atas kepala kamu. Maknanya Allah Ta'ala perintah kepada Jibril supaya Jibril itu akad bukit Tur Sina daripada bumi naik ke atas kepala mereka. Dan di situlah tanya, nak sanggup berjanji ke tak nak sanggup berjanji? Maka mereka pun dengan sebab takut daripada bukit jatuh di atas kepala, terpaksa mereka berjanji. Dan kata kami, khudhu ma atainakum biquwwah. Khudhu ma atainakum biquwwah, dan ambil oleh kamu akan barang yang kami datangkan kamu. Ambil tu mana ambil beramal. Terima. Ambil oleh kamu, terima oleh kamu, beramal oleh kamu barang yang kami datangkan kamu. Apa dia? Kitab Taurat. Barang yang kami datang kepada kamu tu ialah kitab Taurat. Ambil tu dengan kuwah, dengan kuat. Bikuwatin, dengan kuat. Apa makna dengan kuat? Bersungguh-sungguh. Itu tafsir makna kuat. Dengan kuat, yakni dengan bersungguh-sungguh. Jadi beramal dengan kitab Taurat tu mesti beramal dengan secara bersungguh-sungguh. Jangan buat main-main dengan beramal dengan kitab Taurat. Sebab dah berjanji. Wadhkuru ma fihi. Wadhkuru ma fihi, dan hendak sebut oleh kamu barang di dalamnya. Dan ingat oleh kamu barang yang di dalamnya dalam kitab Taurat. Apa maknanya ingat barang yang di dalam kitab Taurat tu? Dengan beramal, dengan amal dengan dia. Itu makna ingat. Kamu mesti ingat akan apa yang disebut di dalam kitab Taurat. Bukan ingat di sini maknanya hafal bagi ingat tu, bukan. Jadi maksudnya kamu mesti beramal, mesti beramal dengan apa yang disebut di dalam kitab Taurat. Mestilah kamu ingat, mesti kamu beramal, dan kamu mesti jaga, dan kamu jangan terlupa, dan kamu kena berfikir-fikir dengan hati kamu, kamu kena sebut, kena baca dengan lidah kamu akan kitab Taurat. Begitulah. Itu Allah Ta'ala pesan apabila dah terima janji. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, yakni supaya. Mudah-mudahan, yakni supaya kamu terpelihara kamu daripada neraka. Mudah-mudahan, yakni supaya kenapa disuruhkan kamu tu ambil beramal dengan kitab Taurat dengan secara kuat, dengan secara bersungguh-sungguh. Jangan buat main-main, dan kamu mesti ingat akan apa yang disebut dalam kitab Taurat dengan secara beramal dengan dia. Itu semuanya tak lain tak bukan supaya kamu tu dapat terpelihara, terjaga, terselamat daripada api neraka. Memanglah kalau beramal dengan ajaran kitab Taurat nisbah bagi orang Yahudinya, selamatlah mereka itu daripada jatuh masuk ke dalam neraka. Sebab mengikut perintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian hari pulanya katanya summa tawallaitum min ba'di dzalika. Summa tawallaitum min ba'di dzalika, kemudian berpaling kamu daripada taat. Berpaling kamu, tinggalkan daripada taat, mana tinggal taat bahkan kepada neraka. Summa tawallaitum, kemudian berpaling kamu daripada taat, mana tinggalkan taat. Taat ikut dengan kemudian daripada yang demikian itu janji. Kemudian berpaling kamu daripada taat, kemudian daripada yang demikian itu janji. Apa yang berjanji jadi belakang-belakang harinya apabila sampai masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kamu berpaling ke belakang daripada janji. Mana tidak buat mengikut janji. Maka di sini dia bukan dia guna dengan summah. Guna dengan summah yang diterjemuh katanya kamadian. Jadi selepas pada mengikatkan janji, dah berjanji beramal dengan kitab apa yang diajarkan dalam kitab Taurat, maka lama masa pula lah. Sebab diguna dengan summah, diterjemuh dengan kata kamadian tu, summah artinya kamadian tu makna dianya selepas pada tu lama pula. Kalau guna dengan maka tu dia tak berapa lama. Jadi lama kelamaan, maka mereka itu berpaling tinggal daripada taat dengan apa yang dijanjikan. Maknanya tidak buat mengikut apa yang dijanji. Dengan sebab mereka tidak buat apa yang dijanji, itulah apabila dibangkitkan Nabi Muhammad, mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad, mereka ubahkan sifat-sifat Nabi Muhammad yang disebut dalam kitab Taurat. Itu rupanya ialah tidak mengikut janji. Sebab yang mana sebut di dalam kitab Taurat tu setengah daripadanya apabila dibangkitkan seorang Nabi di akhir zaman ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu mesti tinggal beramal dengan kitab Taurat kamu, mesti kamu beriman dengan Quran, beriman dengan Nabi Muhammad. Tetapi belakang ke belakangnya mereka tidak buat dengan apa yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lakuntum minal khasirina. Katanya, maka jika tiada kurnia Allah atas kamu dan rahmat Allah atas kamu, dengan taubat takhir azab, nascaya jadilah kamu daripada jumlah orang yang rugi, yang binasa sekalian dengan berhadap kepada maksiat. Jadi belakang-belakangnya mereka tinggalkan janji. Maka apabila tinggalkan janji itu satu kesalahan yang besar, sepatutnya didendakan. Sepatutnya diazabkan mereka itu. Tetapi Allah Ta'ala katanya, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Yang akhirnya maksudnya, jika tiada kurnia Allah atas kamu, jika tidak ada kurniaan Allah, pemberian Allah kepada kamu, dan rahmat Allah, kalau sekiranya kalau tidak ada kesian belas Allah Ta'ala kepada kamu, dengan taubat takhir, dengan taubat, jadi rahmat Allah Ta'ala tu dengan sebab taubat. Rahmat tu di mana? Ditakhir, taubat takhir. Takhir azab. Jadi melambatkan azab. Nascaya jadilah kamu daripada jumlah. Jadi daripada jumlah orang yang rugi. Yang termasuk kamu di dalam golongan orang yang rugi. Dan binasa sekalian. Dengan sebab apa binasa dan rugi? Dengan sebab berhadap kepada maksiat. Jadi rugi, jadi binasa sebab berhadap kepada maksiat. Jadi maknanya selepas pada mereka tu tidak buat mengikut apa yang dijanji, sepatutnya diazab tu seperti umat-umat yang dulu. Apabila mereka tu deraka kepada Allah, Allah Ta'ala tidak menangguhkan masa untuk mengazab. Tu Allah Ta'ala mengazab seperti umat kaum Nabi Lut. Apabila mereka itu deraka kepada Allah, maka terus diazabkan mereka dengan menenggelamkan di dalam bumi. Dan banyaklah umat-umat Nabi dulu tu, apabila umat Nabi dulu deraka kepada Nabi, maka terus diazab. Tidak ada tangguh menangguh, mentakhirkan azab, menangguhkan azab tu tidak. Tetapi terhadap orang Yahudi, walaupun mereka membatalkan janji, tidak buatkan janji, tapi dengan sebab kurniaan Allah, dengan sebab rahmat mereka itu, Allah Ta'ala takhirkan azab, melambatkan azab. Sehingga mereka itu dapat taubat, setengah-setengah daripada orang Yahudi itu beriman dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Al-Quran. Maka ketika itunya dapat masuk dalam golongan orang muslimin, selamatlah daripada azab. Sekiranya kalau Allah Ta'ala tidak beri rahmat, tidak limpah kurnia kepada mereka, dan Allah Ta'ala tidak terima taubat, tentulah orang Yahudi itu yang tak beriman itu jadi masuk dalam golongan orang yang rugi,
dan binasa. Rugi dan binasa tu sebab mereka berhadap kepada maksiat menuju kepada amalan maksiat. Rugi dan binasa tu ialah diazabkan di dalam neraka nanti. Jadi maknanya setengah-setengah daripada orang Yahudi itu selamat daripada kena azab sebab mereka bertaubat dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ceritanya. Jadi ceritanya nak cerita katanya orang Yahudi ada buat janji dengan Allah Taala untuk nak beramal dengan kitab Taurat, tetapi cerita ni nak boleh terima janji itu dah diugupkan dulu. Dengan secara akad bukit naik tinggi, kalau tak berjanji itu nak lepas jatuh di atas kepala mereka. Lalu tu berjanji. Jadi berjanji itu dengan secara paksa. Maka apabila memanglah kalau berjanji dengan secara paksa, lama-kelamaan akan tidak buat mengikut janji. Tapi dalam keadaan tidak buat mengikut janji itu, Allah Ta'ala tidak teruskan azab kepada mereka. Bahkan tangguhkan dulu, takhirkan azab, tangguhkan azab. Sehingga mereka itu dapat taubat. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala tak terima taubat, teruskan azab, tentu rugi sama sekali. Itulah ceritanya. Kisah ambil ikan hari Sabtu. Katanya walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Demi Allah, itu walaqad. Jadi walaqad waw tu haraf qasam, lam pada laqad tu lam jawab qasam. Jadi situ walaupun tidak ada supahan tetapi dihazaf dia panggil. Seolah kata asal demi Allah sesungguhnya, wallahi laqad alimtum. Pada maknanya begitu. Sebab tu dia terjemah kata demi Allah. Padahal dalam ayat tu tidak ada sebab dia tak sebut. Saja tak sebut. Allah Ta'ala tidak sebut. Wallahi itu tak sebut sebab dah maklum. Demi Allah, sungguh telah kamu ketahui akan segala mereka yang melampau had. Hukum. Had tu apa dia? Hukum. Jadi bentuk ayat katanya laqad alimtum. Sesungguhnya guna dengan kata alimah. Diterjemah kata mengetahui. Diterjemah daripada alima, asal ayatnya alima dengan makna mengetahui. Nah, dia sebabnya dia guna alima makna mengetahui. Kalau kita kira tu sama juga dengan makna kenal. Kalau kenal tu terjemuh daripada arifah, arafah. Arafah yang katanya arafah ya'rifu ma'rifah. Ma'rifah. Biasanya kalau terhadap orang-orang yang tinggi ilmu dia panggil al-arif billah. Al-arif billah mana orang yang kenal Allah. Orang yang kenalkan dengan Allah, orang yang kenal Allah. Tetapi kalau guna alima mana ilmu dengan makrifah tu dengan secara luas-luasnya makna lebih kurang. Ilmu dengan makrifah kalau dengan secara luas-luasnya ialah satu makna saja. Setengah-setengah tempat tu boleh katanya kenal, boleh guna juga dengan kata tahu. Jadi boleh guna juga dengan kata alima, boleh juga guna dengan kata arafah. Tetapi di sini kenapa Allah Ta'ala pilih guna dengan kata alima pada kata alimtum yang diterjemuh dengan kata ketahui. Tidak tahu, tidak katanya arafah makna kenal. Sebabnya dia ada berbeza. Berbeza di antara tahu dengan kenal. Biasanya kalau kenal tu kita guna, ni cerita pasal lugah Arab lah, tak ada cerita pasal lugah Melayu. Arafah diterjemuh dengan makna kenal.
Maka arafa tu maknanya kenal tu kenal diri benda. Sebab tu kalau bahasa kita ni tanya kenal ke tidak orang tu, kenal ke tidak orang ni, tak tanya tahu ke tidak. Sebab kenal tu diguna pada diri benda. Kenal ke tidak ayam, kita tak guna tahu ke tidak ayam. Kenal ke tidak lembu, kenal ke tidak orang tu orang ni, kita guna gitu. Sebab kenal tu biasanya diguna pada zat, pada benda-benda. Sebab tu apabila Allah kita kata mengenal Allah. Mengenal Allah. Kita belajar sifat 20 untuk nak mengenal Allah. Tapi tapi pada setengah ayat tu dia katanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Guna dengan sebut alimah. Itu alimah tu diguna makna tahu. Tapi kalau tilik pada lugah tu mana kalau guna alimah makna mengetahui, makna tahu. Tahu ni tahu dia luas daripada kenal. Kalau kita katanya tahu kata dia tu lapar. Seorang itu lapar. Masalah seorang itu sehat. Maka kita guna tahu. Itu kelakuan sifat-sifat. Sebab tu kita tanya tahu ke tidak garam itu masin? Nak tanya pasal masin ke tak masin. Tahu ke tidak garam itu masin? Kita tak kata kenal. Sebab ketahui, tahu ini diguna pada benda dan pada sifat-sifat benda. Sebab tu kita tanya, tahu ke tidak sekarangnya waktu siang? Tahu ke tidak waktu sekarang, waktu malam? Tahu ke tidak orang itu sakit, orang itu dah meninggal. Itu sifat-sifat kelakuan-kelakuan itu diguna mengetahui. Itu berbeza. Jadi maknanya ma'rifah diguna pada kenal benda saja. Tahu dengan benda dia panggil kenal. Kalau tahu dengan benda atau tahu dengan sifat itu panggil mengetahui. Maka di sini Allah Ta'ala guna dengan kata dan telah kamu ketahui. Jadi faham daripada ketahui. Ketahui ambil daripada terjemah daripada alimah mana kenal benda, tahu kelakuan dia. Dia melekap dua. Sebab tu dalam ayat katanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Guna alimah tu dua perkara. Kenal Allah dan kenalkan sifatnya. Kenalkan Allah, kenalkan sifatnya. Kenalkan zat Allah, kenalkan sifatnya. Maka dengan sebab kita nak kedua, nak tahu, nak kenalkan sifat-sifat dia, sebab tu digunakan dengan tahu. Sebab tu di sini Allah Ta'ala guna telah kamu ketahui segala mereka yang melampau had. Sebab sini bukan nak tanya kenal ke tidak siapa. Bahkan di sini nak katanya naknya dua perkara. Kamu kenal ke tidak golongan mana yang melampau had dan apa yang kesalahan mereka. Jadi mana kenal orang ke tidak, orang tu kenal ke tidak, perbuatan mereka kamu tahu ke tidak, nak dua perkara. Sebab tu dipilih kata alim tu. Kalau semata-mata nak tanya kenal ke tidak, tanya laqad araftum, ni dak kata mengetahui. Sebab nak tanya, sebab nak cerita kata kamu sudah tahu. Siapa-siapa tu dah tahu. Dan apa perbuatan mereka, kamu sudah tahu. Jadi tahu dua perkara. Siapa, diri siapa, apa perbuatan mereka. Sebab tu digunakan ketahui. Tapi kalau guna kenal tu makna tahu seorang mana saja. Apa perbuatan dia, apa kelakuan dia, itu tak dimaksudkan. Sebab itulah diguna ketahui. Sungguhnya telah kamu. Sungguhnya tu terjemah daripada qad. Dan faham daripada sumpah. Sebab di sini berupa takkid dia panggil. Nak menyungguhkan pada cakapan gunakan qad, gunakan sumpah. Nak beratkan, nak kuatkan ceritaan ini. Ceritaan ini sungguh sama sekali tak boleh kamu ingkar sama sekali. Sebab tu dia gunakan adat takkid dia panggil, guna dengan qad, guna dengan sumpah. Jadi kamu telah ketahui, sudah tahu segala mereka yang melampaui had.
Mana kenal, kamu dah kenal siapa orang mana yang melampaui had. Apa dia had? Hukum, batasan, hukum larangan daripada kamu. Mana orang yang melampaui had tu ialah golongan kamu juga. Orang yang melampaui had tu ialah golongan kamu juga. Kamu di sini ialah Banu Israel. Jadi di sini Allah Ta'ala tuju kepada Bani Israel juga. Ayat ini tuju kepada Bani Israel, bukan tuju pada orang Arab, tuju pada orang Islam tu tidak. Jadi ayat ini Allah Ta'ala tuju kepada orang Bani Israel. Dia kata sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya kamu dah tahu siapanya yang melampaui had daripada golongan mana. Bukan golongan yang melampaui had itu ialah golongan kamu juga. Orang Israel juga. Allah Ta'ala tanya orang Israel, tanya kenal ke tidak siapa yang melampaui had, melampaui kayangan larangan Allah. Apa dia had tu? Mengambil ikan hari Sabtu. Mereka tangkap ikan, memburukan ikan, mengambil ikan pada hari Sabtu. Dan sungguhnya telah kami tegahkan mereka itu daripadanya. Dan kami Allah Ta'ala tegahkan, larang. Allah Ta'ala ada tegah, ada larangkan mereka daripada ambil ikan, daripada takak ikan pada hari Sabtu. Sebab hari Sabtu tu ialah hari yang mulia seperti hari Jumaat nisbah bagi kita ni lah. Jadi hari itunya Allah Ta'ala larang jangan ambil ikan, jangan takap ikan dengan cara mancing, dengan cara jaring sekalipun, mana-mana cara sekalipun, maka jangan kamu takapkan ikan pada hari Sabtu. Biarkan, nak takap kalau nak makan ikan, ambillah hari lain. Bukan katanya semata-mata takap ikan tu dilarang akan Banu Israel, bahkan hari Sabtu saja. Kalau kita macam katanya dalam hukum syarak kita sekarangnya ialah pada hari Jumaat, nisbah bagi orang yang wajib Jumaat ialah orang lelaki yang balik, yang akil balik, yang merdeka, wajib mereka sembahyang Jumaat. Ketika azan Jumaat tu haram berjual beli. Haram berjual beli, haram segala jenis-jenis akad yang mengganggukan, yang menghalangkan daripada pergi kepada tempat sembahyang Jumaat. Itu ada juga dalam syariat kita tu dilarangkan berjual beli dan sebagainya terhadap orang lelaki yang wajib Jumaat pada ketika sudah azan masuk waktu Jumaat. Begitu. Maka demikianlah nisbah bagi orang Banu Israel pada zaman dulunya, hari Jumaat, hari Sabtu tu ialah hari besar kepada nisbah bagi mereka. Maka di hari Sabtu tu dilarangkan memburukan ikan dengan mana-mana cara sekalipun. Tu mana katanya mengambil ikan hari Sabtu. Sungguhnya kami tegahkan mereka itu daripada mengambil ikan. Takak ikan pada hari Sabtu tu Allah Ta'ala dah larang. Dan mereka itu mereka yang melampaui had, mereka yang takak ikan tadi tu siapa? Ahlu Ailah. Ahlu Ailah mana penduduk di satu kawasan, nama kawasan itunya Ailah. Penduduk orang-orang kampung Ailah lah mudah katanya. Ailah tu di mana? Tepi laut Syam. Sekarang tu duduk dalam Palestin, ketidaknya dalam Israel, lebih kurang itulah. Zaman Nabi Daud. Benda ni berlaku pada zaman Nabi Daud. Sebab Nabi Daud, Nabi Sulaiman pun setengah pada orang Nabi yang berketurunan Nabi Bani Israel juga. Jadi Nabi Daud dan umat dia punya ialah setengah daripada golongan keturunan Bani Israel juga. Sebab tu tanya kamu orang Bani Israel tahulah cerita ini. Orang Bani Israel juga, keturunan Bani Israel juga yang mengerjakan kesalahan ini. Jadi penduduk di kampung Ailah terletak di tepi laut Syam. Kalau sekarang tu saya tak pasti dalam Palestin ke dalam Israel. Lebih kurang itulah. Masa bila tu? Masa zaman Nabi Daud.
70,000 70,000 tiga firqah. Satu firqah menahan diri dari mengambil ikan. Dan tegah satu firqah menahan diri saja. Tak. Dia katanya tiga firqah. Firqah satu satu firqah menahan diri dari mengambil ikan. Mana satu firqah tu dia tahan, dia sabar daripada akan diri dia daripada tangkap ikan pada hari Sabtu. Dan tegah, yang ni tertegah, mana tak buatlah. Dan satu firqah menahan diri saja. Dan tegah satu firqah ambil ikan. Jadi tengok semula, dia katanya orang Ailah tu yang ceritanya ialah pada masa zaman Nabi Daud. Ramai orang pada masa itunya, bilangan umat pada masa itunya ialah 70,000. Kesemua penduduk di Ailah tu, bilangan merekanya ialah 70,000 orang. 70,000 orang. Bilangan penduduk di Ailah. Dan dalam 70,000 tu terbahagi kepada 3 firqah, 3 golongan. Jadi dalam 70,000 tu terbahagi kepada 3 firqah, 3 golongan. Daripada 3 golongan tu mana dia? Satu firqah, satu golongan, satu firqah menahan diri. Satu firqah menahan diri, dari ambil ikan. Dia menahan diri daripada mengambil ikan. Mana dia pantang lah. Dia pantang daripada ambil ikan pada hari Sabtu. Dan tegah. Dia menahankan diri, dia pantangkan diri dia daripada ambil ikan pada hari Sabtu, dan dia tegahkan yang lain. Maksud kita nah. Ia menegahkan orang lain daripada ambil ikan pada hari Sabtu juga. Satu firqah lagi pula. Menahan diri sahaja. Dia pantangkan diri dia daripada ambil ikan pada hari Sabtu. Dan tiada tegah. Maknanya ia tak larang orang lain. Sekadar diri dia tu dia pantanglah. Golongan pertama dia pantang serta dia larangkan yang lain daripada ambil ikan pada hari Sabtu. Golongan yang kedua, dia pantang daripada ambil ikan pada hari Sabtu, tetapi kalau orang lain dia ambil, kalau orang lain ambil, dia tak larang. Sekadar diri dia terlepas. Satu firqah ambil ikan. Satu firqah tu ambil. Yang ambil inilah yang melampau had. Jadi maknanya penduduk kampung Ailah tu pada tentang masalah ambil ikan pada hari Sabtu tu, kalau yang soleh itu dia pantang, lagi pulanya kalau ada orang nak ambil ikan pada hari Sabtu, dia larang juga. Dia pantang diri sendiri, dia larangkan yang lain. Golongan yang kedua jadi ringan sikit. Jadi mana sekadar diri dia tu dia pantang daripada ambil ikan. Tetapi kalau yang lain buat begitu, dia tak larang. Sekadar dia tak padulah, dia tak buatlah. Tapi yang lain buat, dia tak peduli. Yang lain nak buatlah. Mana begitu. Dan satu firqah tu pula ambil ikan. Ini tak pantang. Hari Sabtu pun dia tangkap. Maka apabila tangkap ikan pada hari Sabtu tu, maka
Jadi melampaui hukum, melampaui batasan, melampaui larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita katanya golongan yang ambil ikan semuanya ialah 12,000. Daripada 70,000 tadi tu golongan yang tangkap ikan pada hari Sabtu tu bilangan dianya 12,000 manusia. Maka semua tu diubahkan jadi diazabkan semuanya. Katanya cerita dia hari Sabtu tu dengan sebab orang banyak pantang daripada tangkap ikan, maka hari Sabtu tu ikan jadi banyak. Ikan jadi berjalan, jadi kalau hari tu nak dapatkan ikan senanglah. Kalau orang memancing tu maknanya ikan berjalan, ikan makan umpan, maka seronoklah kalau memancing pada hari itu. Maka mereka dengan sebab ikan tu banyak, mereka tangkap juga ikan pada hari itu. Maka Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala mengazabkan, katanya, فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا كِرَدَةً خَاسِئِينَ. Maka kami kata bagi mereka itu, maksud dengan kata ni Allah Ta'ala membuat. Maka kami kata bagi mereka itu yang mengambil ikan, golongan yang ambil ikannya, jadi kamu kera, monyet. Jadi bukan Allah Ta'ala suruh mereka jadi kera, jadi monyet. Mana Allah Ta'ala mengubahkan. Tapi rupanya nak cerita katanya, benda ini dilakukan oleh Allah Ta'ala dengan secara cepat, dengan secara terus. Maka seolah kata Allah Ta'ala suruh mereka jadi kera sendiri. Tapi bukan maksud seperti kata kun fayakun lah. Maknanya kun, maksudnya ada oleh kamu. Maknanya Allah Ta'ala menjadi. Kun tu maknanya Allah Ta'ala menjadi, maka terus jadi. Kun fayakun. Maka di sini pun demikian tu. Allah Ta'ala tengok dengan zahir tu, Allah Ta'ala suruh mereka jadi kera. Kalau kita kira dengan hukumnya, macam mana mereka itu nak kuasa ubahkan diri mereka jadi monyet tu, jadi kera. Bahkan maksudnya ialah Allah Ta'ala mengubahkan daripada bentuk manusia, bentuk badan manusia kepada bentuk monyet. Mengubah. Tetapi mengubah tu dengan secara cepat. Apabila Allah Ta'ala mengubahkan daripada bentuk manusia kepada bentuk monyet, terus jadi. Itu makna kata kami kata bagi mereka itu ambil yang ikan, jadi kamu kera. Bukan suruh sebab tak kuasa. Jadi qulna lahum kunu qiradatan tu maknanya kami kata bagi mereka itu yang mengambil ikan tu jadi kamu kera. Maknanya Allah Ta'ala mengubahkan bentuk mereka daripada bentuk manusia kepada bentuk kera, bentuk monyet. Berupa keji sekalian. Jadi Allah Ta'ala ubahkan mereka jadi kera, jadi monyet dalam keadaan keji mereka itu. Rupa keranya yang rupa yang keji. Maka jadi kera mereka itu. Allah Ta'ala mengubahkan rupa mereka itu daripada rupa manusia kepada rupa kera, rupa monyet. Maka jadi rupa monyet mereka itu. Dan mati mereka itu kemudian daripada 3 hari. Selepas pada Allah Ta'ala ubahkan rupa manusia kepada rupa monyet tu, maka semua 12,000 tadi tu mati kesemuanya apabila lalu oleh masa 3 hari. Jadi monyet-monyet yang ada sekarang tu itu lain. Yang Allah manusia yang Allah Ta'ala ubahkan rupa dia daripada rupa manusia kepada rupa monyet tu yang kata sininya dah mati kesemuanya dalam masa 3 hari selepas pada diubahkan. Sebab boleh mati dalam masa 3 hari itu dengan sebabnya apabila diubahkan, Allah Ta'ala ubahkan rupa mereka itu daripada rupa manusia kepada rupa monyet tu, dalam masa 3 hari itu mereka tak boleh nak makan, tak boleh nak tidur. Tak boleh nak minum.
dalam masa 3 hari itu tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Memanglah tak boleh nak makan, tak boleh nak minum dalam masa 3 hari itu, matilah. Dan juga golongan yang kata 12,000 itu ada lelaki, ada perempuan juga. Dan dalam masa 3 hari itu maknanya mati kesemuanya. Bukan katanya ada beranak jadi monyet ke apa, tidak ada. Mati dalam masa 3 hari, jadi maknanya apabila mati itu dalam masa 13 hari itu, mereka itu yang jadi monyet itu dah habis kesemuanya. Adapun monyet yang ada kat hutan tu Allah Ta'ala menjadikan suku pula. Bukan daripada manusia asal tu, bukan dia. Walaupun nampak cidik macam orang hutang kan, itu bukan dia. Yang jadi kera ni dah mati semuanya dalam masa 3 hari dengan sebab kelaparan, mana mereka tu tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Itu mana katanya, dan mati mereka itu kemudian daripada 3 hari. Dan lepas 2 firqah. 2 firqah katanya, firqah yang pertama dia menahankan diri, dia pantangkan diri serta dia menegahkan yang lain. Firqah yang kedua dia patangkan diri tapi yang lain buat dia tak tegah. Maka dua-dua firqah itu lepas daripada diubahkan daripada kera. Dia katanya, dan lepas 2 firqah yang tiada mengambil ikan. Jadi maknanya dia semuanya orang penduduk di Ailah tu 70,000 orang, dipecah kepada masalah ambil ikan tu terpecah kepada 3 golongan. Yang golongan yang ambil ikan tu saja diubahkan jadi kera, selepas tu mati dalam masa 3 hari. 2 lagi tu selamat. Sebab mereka tidak buat kesalahan. Sebab mereka tidak buat kesalahan ialah mengambil ikan. Itulah. Itu cerita-ceritanya. Tapi cerita dia tu panjang lagi lah. Dia katanya dia tangkap ikan pada hari Sabtu tu, dengan sebab ikan tu jadi banyak, ikan tu berjalan pada hari Sabtu tu. Tetapi mereka yang diubah jadi kera ni, dia pun tak ambil juga ikan pada hari Sabtu. Tetapi dia buat kayangan. Apabila ikan datang banyak-banyak pada hari Sabtu tu, dia buat kayangan, dia likung dengan jaring, sehingga ikan tu duduk di satu tempat. Maka dia tak ambil pada hari Sabtu, dia ambil pada esok ni pula. Tetapi dengan sebab dia tu pisah untuk nak dapatkan ikan tu pada hari Sabtu. Sebab tu itu kesalahan juga. Sebab dia tu memanglah dia tak ambil juga pada hari Sabtu, tetapi pada hari Sabtu apabila ikan berjalan tu dia buat likungan ikan, kumpulkan ikan dalam satu tempat dengan jaring-jaring, maka ikan tu terkumpul dalam itulah. Maka selepas pada hari Sabtu tu dia ambil. Maka itu kesalahan yang mereka itu melakukan. Maka katanya faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka di sini Allah Taala sebutkan pasal apa. Allah Taala ceritakan cerita orang yang memburukan ikan pada hari Sabtu. Itu kesalahan yang menyebabkan mereka itu diubah daripada rupa manusia kepada rupa kera. Tujuannya Allah Taala cerita di sini ialah ja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Apa maksudnya kita tengok minggu depan ya. Untuk minggu ni kita akhir di situ dulu. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه